Selaku Ketua Pembangkang, saya mengundang semua ahli parlimen hadir dan sebahagiannya mengikut Zoom untuk memberikan mesej bahawa tak ada masalah untuk ahli parlimen bersidang kerana bola sepak boleh diteruskan, penggoyang boleh berjalan dan tak ada sebab sama sekali. Jadi ini cara kita melahirkan bantahan kita kepada keputusan penggantungan parlimen, walaupun Yang di-Pertuan Agong telah memberikan pandangan supaya bahawa darurat ini tidak bermakna sidang parlimen boleh digantung. Jadi hanya menunggu keputusan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tahu dalam kaedah perlembagaan dan institusi negara kita bahawa bila Yang di-Pertuan Agong memberikan pandangan begitu, maknanya berikan gambaran yang jelas bahawa pandangan kerajaan itu tidak tepat untuk menggantung parlimen. Itu pertama. Keduanya, dalam perbincangan kita telah mohon kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk berikan kerjasama. Dia berikan sebahagiannya untuk kita masuk. Sebenarnya dia kuasa dia sama ada kuasa speaker atau kerajaan, Perdana Menteri atau Ketua Pembangkang. Jadi saya gunakan kemudahan yang ada pada Ketua Pembangkang untuk mengundang ahli-ahli parlimen hadir. Saya minta bilik ruang yang agak baik sikit, tetapi sama Dewan makan supaya agak luas kerana ramai yang hadir, tapi speaker bagi hanya bilik yang kecil. Itu yang agak sesak sikit kita, walaupun kita nak patuh SOP. Itu yang kedua. Keputusan kita buat ini adalah pertama, terus dengan tindakan kita membantah persediaan darurat yang tidak mengemukakan apa-apa asas yang munasabah, dan terutama penggantungan parlimen yang merupakan satu-satu negaranya bersama Myanmar. Jadi bila Perdana Menteri menegur Myanmar patut tegur Perdana Menteri bahawa tidak ada sebab yang munasabah untuk menggantung parlimen. Apa keputusan kita buat? Kita bincang soal COVID, langkah-langkah yang diambil, menggalakkan rakyat untuk mengambil vaksin dan tidak menangguhkan mengikut jadual, daftar ikut MySejahtera. Dan keduanya, kita juga minta supaya keputusan Kementerian Kesihatan dan kerajaan itu mengambil kira pandangan-pandangan pakar-pakar lain. Jadi ini telah dibentangkan oleh kita. Begitu juga soal ekonomi, kita putuskan supaya ada kuasa. Masalah pengangguran serius Kadang-kadang angka diberi oleh kerajaan itu nak melunakkan. Tetapi kalau kita tengok di kalangan anak-anak muda, siswa universiti, anak-anak keluar dari sekolah, jumlah pengangguran di kalangan anak muda itu 17.3%. Ini serius Ini tak termasuk yang dibuang kerja, yang kerja sementara dan sebagainya Tetapi anak muda 17.3%. Ini membebankan. Jadi kalau ibu bapa yang agak pendapatan sederhana atau yang di kalangan miskin, itu satu beban yang besar yang selalunya kerajaan dalam ucapan tak mengambil kira, kerana bagi mereka ini hanya 5% atau 4%. Kenyataan-kenyataan kalau tanya menteri, semuanya terkawal. Batal hubungan diplomatik dengan Korea Utara tidak menjejaskan ekonomi. Betul. Soal langkah-langkah diambil, semua tidak menjejaskan. Kenyataannya, pengangguran di kalangan anak muda saja sudah mencecah 16.7%. Ini terlalu tinggi. Ini jangan kita keliru dengan angka. Kalau kita pergi ke kampung, kalau jumlahnya begitu, dari keluarga yang berpendapatan rendah atau sederhana, ini sangat membebankan. Jadi ini juga kita akan bincang, kita akan kemukakan usul-usul spesifik untuk kerajaan. Kemudian juga jatuh kuasa mengenai pendidikan, kerana jadi haru biru ini kenyataan buka sekolah, tak buka sekolah, dan peranti diberikan, tak diberikan, sekarang diberikan balik. Jadi ini semua keputusan-keputusan dibuat cara gopah-gapah yang tidak membantu anak-anak di sekolah. Dan kita juga bincang soal perundangan dan keselamatan, dan ini dalam tempoh beberapa hari ini Majlis Presiden akan bermesyuarat memutuskan langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.